Selamat pagi, salam sejahtera. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Uba Terence Amandus dan saya If Maswil dan kami merupakan pelajar Prayu SMK Takis Papar. Majlis mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan hadirat sekalian. Untuk maklumat semua, sedikit info untuk program kita pada hari ini, iaitu program Wira Anti Rasuah WAR dengan bertemakan ketelusan, keberketanggungjawaban dan integriti. Program ini diinisiatifkan oleh Unit Pendidikan Suruhanjaya Rasuah Malaysia Negeri Cawangan Negeri Sabah, dan program ini bertujuan untuk memupuk generasi muda agar tidak terlibat dengan gejala rasuah dan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Takista Izau Pride. Yang berhormat Datu Haji Gulam Haidar alias Yusuf bin Khan Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah. Yang berhormat Datu Dr. Misrini bin Raidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berhormat Tuan Karunaniti, anak lelaki Y. Subia, Pengarah Pencegah Suruhanjaya Malaysia Cawangan Negeri Sabah. Yang dihormati Encik Suhaimi bin Matsya, Pegawai Pendidikan Daerah Papar. Yang dihormati Encik Awang Samsul Baharom bin Bungso, Timbalan Pengarah Pencegah SPRM. Yang dihormati Encik Bakri Sudin, Timbalan PPD Sektor SPM PPD Papar. Yang berusaha Encik Safri bin Jeffrey, Pengetua SMK Takis. Yang berusaha Puan Isa Sulong, Guru Besar SK Surati Papar. Yang dihormati Puan Suzana bin Fazli, Pensyarah Akademik Jabatan Ewal Pelajar, Institut Pendidikan Guru Kampus Kentuaran. Barisan penolong-penolong kanan, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan dan para mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program webinar Wira Anti Rasuah WAR dengan bertemakan membentuk generasi muda benci rasuah. Terlebih dahulu, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita memanjat kesyukuran kita ke hadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat hadir di majlis yang serba indah dan moga diberkati ini. Akibat daripada berlakunya COVID-19, maka majlis kita dilaksanakan secara maya. Bunga mawar cantik tersemat di peti gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis Allah rahmati. Hadirin hadirat sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Firdaus Akmal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama dari nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridhai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقوا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معانا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Firdaus atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Sudilah Tuhan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuhan beri ucapan, kata alu-aluan pembuka kalam. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Pengetua SMK Takis, Encik Safri bin Jeffrey untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam papar smart dan salam katakan tidak kepada nombor 16 serta warga SMK Takis atau Takista. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya saya diberikan kesempatan dan kekuatan untuk memberikan sepatah dua kata dalam program Wira Anti Dada atau WAR kelolaan bersama Persatuan Tingkatan 6 Partena, SMK Takis Papar dan SK Surati Papar. Program ini ialah program kolaborasi antara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Negeri Sabah dengan pejabat pendidikan daerah Papar. Tahniah dan syabas diucapkan kerana berjaya mengelolakan program Wira Anti Rasuah ini dengan jayanya. Tanpa kesungguhan dan komitmen yang tinggi, sudah tentu program ini tidak dapat disiapkan seperti yang dirancang. Oleh itu, saya selaku Pengetua SMK Takis ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada jawatan kuasa yang terlibat kerana telah mempamerkan kesungguhan dalam merealisasikan asas yang terkandung dalam visi dan misi program ini. Program ini adalah bertujuan untuk menerapkan kefahaman tentang isu integriti dalam kalangan rakan sebaya, rakan sekolah serta warga sekolah mengenai rasuah, serta mendukung asas kerajaan memerangi rasuah bermula daripada seawal alam persekolahan lagi. Ingin memberi kesempatan terutama kepada pelajar tingkatan 6, seterusnya warga sekolah tentang tanggungjawab memerangi rasuah dan memupuk nilai dalam diri pelajar tingkatan 6 agar dapat dibentuk menjadi modal insan yang berkualiti, berintegriti, seterusnya menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain merupakan antara objektif program ini. Dalam mencapai matlamat membangunkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti pada masa akan datang, maka usaha yang gigih dan komitmen yang tinggi merupakan faktor penentu kejayaan program ini. Saya amat berharap warga kerja program ini dapat memastikan aktiviti yang telah dirancang dapat dijayakan dengan sepenuhnya. Akhir kalam, saya dengan rasa rendah hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah berusaha gigih sehingga berjaya mengelolakan program ini dengan jayanya, walaupun berdepan dengan kemelut pandemik COVID-19. Terima kasih juga kepada SPRM atas kerjasama dan sokongan dalam menjayakan program ini. Sama-samalah kita menjalankan tugas dan amanah mendidik anak bangsa tentang kepentingan memerangi rasuah dan mendukung hasrat pihak SPRM untuk mencegah rasuah serta mendidik anak masa tentang kepentingan pencegahan rasuah seawal di peringkat sekolah. Laksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan penuh keikhlasan dan mudah-mudahan usaha ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh yang akan kita kecapi pada kemudian hari, insya-Allah. Dengan pantun yang saya jual pada pagi ini, mempelai sejoli atas persada, udah dan darah
Persias indah. Nilai integriti sematkan di dada walau di mana kaki melangkah. Kenduri sekampung sama raikan, gulai kawah hidangan utama. Apapun kerja kita lakukan, amanah dipegang, integriti dijaga. Sekian, terima kasih. Sekalung penghargaan kepada Encik Safri bin Jeffrey atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan menjemput Puan Aini Awang Muda selaku Ketua Cawangan SPRM untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Haji Gulam Haidar alias Yusuf Han Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah, yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang berbahagia Karuna Niti Anak Lelaki Y. Subia, Pengarah SPRM Sabah, yang berusaha Encik Suhaimi alias Suhaimi bin Haji Matsya, Pegawai Pendidikan Daerah Papar, yang berusaha Encik Zamharil bin Haji Ahmad, Pengurusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah, Cawangan Papar, yang berusaha Encik Awang Samsul Baharam bin Bungsu, Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM Sabah, yang berusaha Encik Bakri Sudin, Timbalan PBD Sektor Pembangunan Manusia PPD Papar, yang berusaha Puan Suzana binti Fadzil, pensyarah dan merangkap penyelaras Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken, yang berusaha Encik Sapri bin Jeffrey, Pengetua SMK Takis Papar, yang berusaha Encik Ismail bin Mahali, Pengurusi Majlis Guru Besar Cawangan Papar, yang berusaha Puan Isa Sulong, Guru Besar SK Surati Papar, pegawai-pegawai SPRM Sabah, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, pegawai pejabat pendidikan daerah Papar, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Salam pencegahan rasuah. Syukur kepada Tuhan kerana dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari yang amat bermakna ini menerusi webinar bersempena dengan program Wira Anti Rasuah SPRM bersama warga pendidikan peringkat daerah Papar tahun 2021 secara maya. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan pejabat pendidikan daerah Papar atas komitmen dan kerjasama yang jitu dalam menjayakan webinar pada hari ini. Penghargaan juga tidak dilupakan kepada barisan pentadbir, guru dan murid-murid yang bersama-sama menjayakan program ini secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia telah memberi kesan yang amat signifikan kepada pendekatan program Wira Anti Rasuah menerusi penganjuran beberapa pertandingan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah sebelum ini. Secara langsung telah memenuhi inisiatif 2.4.6 dan 2.4.11 yang digariskan di dalam Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023, yaitu memperkukuhkan pendidikan di sekolah rendah dan menengah yang berteraskan
kepada pembentukan sasya, jati diri dan kepimpinan yang utuh. Tuan-tuan dan puan-puan, antara objektif program Wira Anti Rasuah ini adalah membentuk dan membudayakan nilai anti rasuah dan integriti di kalangan murid-murid di peringkat sekolah rendah dan menengah agar lebih bertanggung jawab demi membangunkan negara yang berintegriti dan bebas dari salah laku rasuah, justru menjadi role model kepada masyarakat awam. Kedua, mengukuhkan keyakinan masyarakat, guru, murid dan ibu bapa terhadap kebebasan, ketulusan dan profesionalisme SPRM dalam mencegah salah laku rasuah dan juga meraih keyakinan menyokong usaha SPRM. Ketiga, menyampaikan mesej usaha pencegahan rasuah kepada orang awam, khususnya murid melalui murid sendiri, yaitu from one student to another. Program Wira Anti Rasuah ini bukanlah hanya kepada murid-murid semata-mata, tapi juga kepada warga pendidik dan pentadbir kerana usaha menyebarluaskan kempen pencegahan rasuah ini adalah tanggungjawab bersama. SPRM Sabah berharap agar barisan pentadbir yang terlibat dalam program Wira Anti Rasuah pada kali ini akan terus mengambil inisiatif sendiri untuk menganjurkan program lanjutan Wira Anti Rasuah mengikut kesesuaian sekolah masing-masing demi mendukung usaha Plan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Inilah titik mula komitmen tuan-puan dalam perkara ini. Pihak SPRM akan sentiasa membuka pintu dan bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya mengundur diri, sekali lagi setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penganjuran program Wira Anti Rasuah Daerah Papar pada kali ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Syabas dan tahniah juga diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa penganjur bersama SPRM Sabah, PPD Papar, SMK Takis dan SK Surati Papar yang bertungkus lumus bagi menjayakan perjalanan majlis secara maya pada hari ini. Mudah-mudahan usaha ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Aini atas ucapan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan menjemput Tuan Zamharir Haji Ahmad selaku pengurusi Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah Cawangan Daerah Papar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan program webinar ini. Majlis dengan sekecitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah maju jaya, salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Salam Papar Smart mendukung aspirasi mendahului perubahan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis merangkap moderator webinar pada pagi ini. Yang berhormat Datuk Haji Gulam Haidar Elias Yusuf bin Khan Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Karunaniti anak lelaki Y Subiah, Pengarah Suranjaya Pencegah Rasuah Malaysia Cawangan Sabah. Yang berusaha Encik Suhaimi
Elias Suhaini bin Haji Mat Shah, Pegawai Pendidikan Daerah Papar, yang berusaha Encik Awang Samsul Baharam bin Bongsu, Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM, yang berusaha Encik Bakri Sudin, Timbalan PPD Sektor SPM PPD Papar, yang berusaha Puan Suzana binti Fazil, Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran, merangkap penyelaras Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah Amar IPG Kampus Ken Tuaran, yang berusaha Encik Safri bin Jeffrey, Pengetua SMK Takis Papar, yang berusaha Encik Ismail bin Matali, Pengerusi Majlis Guru Besar MGB Cawangan Papar, yang berusaha Puan Isah binti Sulong, Guru Besar SK Surati Papar, yang berusaha Puan Aini binti Awang Muda, Ketua Cawangan SPRM, pengetua-pengetua dan guru-guru besar serta penolong-penolong kanan sekolah, pegawai-pegawai SPRM, pegawai-pegawai PPD Papar, dan tidak dilupakan pelajar-pelajar yang saya sayangi sekalian. Biar sungguh menggenggam bara, melentur hati, membina insan. Rasuah itu musuh negara. Perangi rasuah habis-habisan. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri sesi webinar program Wira Anti Rasuah atau lebih dikenali sebagai WAR yang diadakan julung-julung kalinya di daerah Papar. Dengan tema sesi webinar ini membentuk generasi muda benci rasuah adalah sangat bertepatan dengan keperluan pendidikan civic anti rasuah dalam kalangan pelajar-pelajar. Saya amat berbesar hati diberikan peluang untuk bersama-sama merasmikan sesi webinar ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Cawangan Sabah kerana telah menjadi pengelola utama bagi program WAR ini. Tidak dilupakan pihak pejabat pendidikan daerah Papar yang bersama-sama menggembeling tenaga untuk menjayakan program ini. Sekalung tahniah kepada pengetua SMK Takis dan guru besar SK Surati serta ahli jawatankuasa penganjur dari SMK Takis dan SK Surati yang telah berusaha dengan sebaik mungkin sehingga penganjuran program ini berjaya. Syabas dan tahniah sekali lagi saya ucapkan. Harapan saya agar penganjuran program WAR ini akan dapat meningkatkan integriti masyarakat serta umumnya dapat memupuk budaya benci rasuah dalam diri generasi muda yang masih berada di bangku sekolah secara khususnya. Hadirin yang dihormati, meskipun sekarang kita ditimpa kemelut COVID-19, masih rancak menyebarkan virusnya, kita tidak boleh mengalah dan berhenti dari menganjurkan program-program pendidikan anti rasuah sebegini. Umpama kata pepatah, bumi mana yang tak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora.
dengan adanya kemajuan teknologi yang serba canggih dan up to date, banyak cara yang boleh kita aplikasikan untuk menyampai dan berkongsi maklumat. Yang penting bagi memastikan anak-anak muda kita sentiasa peka dengan usaha-usaha masa ini. Hadirin pastinya maklum bahawa rasuah merupakan isu kritikal yang perlu ditangani secara menyeluruh, dan budaya benci rasuah perlu ditanam di dalam diri generasi muda semasa masih di bangku sekolah rendah lagi. Rasuah bukan semata-mata kesalahan undang-undang, tetapi juga kesalahan sosial dan peradaban yang boleh menjejaskan pembangunan modal insan yang berintegriti dan beretika. Oleh itu, kita perlu bersama-sama menggembling tenaga dan usaha untuk menerapkan budaya benci rasuah di kalangan pelajar-pelajar. Adalah amat diharapkan dengan sesi webinar program Wira Anti Rasuah ini dapat meningkatkan moral pelajar dan membudayakan benci rasuah dalam kalangan generasi muda. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SPRM, PPD Papar, SMK Takis dan SK Surati atas kerjasama yang padu dalam menjayakan sesi webinar dan program WAR ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sesi webinar program Wira Anti Rasuah Daerah Papar 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zamharir atas ucapan dan telah merasmikan program sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya sekolah merupakan gedung ilmu bagi menjana kemejadian pelajar dalam pelbagai bidang, sama ada dari kurikulum maupun co-kurikulum. Ini amat penting sebagai persediaan pelajar untuk menjadi seorang pemimpin generasi masa depan yang berkaliber. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan 3 panel kita pada hari ini. Panel pertama kita, Encik Awang Samsul Bahadram bin Bungso, selaku Timbalan Pengarah Pencegah SPRM. Panel kedua, Puan Suzana bin Fazli, selaku Pensyarah Maktab Perguruan Kentuaran. Dan panel terakhir, Encik Suhaimi bin Macha, selaku Pegawai Pendidikan Daerah Papar. Selaku Wakil SMK Takis, kami ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam webinar ini. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan sesi pertama kita bersama Encik Awang Samsul Bahadram bin Bungso. Sedikit info mengenai sesi pertama kita, beliau akan berkongsi penerangan mengenai rasuah dan peranan SPRM dalam menangani gejala tersebut. Untuk itu, saya ingin mengemukakan beberapa soalan kepada Encik Awang Samsul. Baiklah, soalan pertama adalah, apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator yang dihormati. Yang berhormat Datuk Haji Gulam Haidar Elias Yusof bin Khan Bahadar, Pengarah Yayasan Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Karunaniti Anak Lelaki Y. Subiah, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sabah. Yang berusaha Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Mat Shah, Pegawai Pendidikan Daerah Papar. Yang berusaha Bakri bin Sudin, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Papar.
Encik Safri bin Jeffrey, Pengetua SMK Takis Papar, Puan Isah Sulong, Guru Besar SK Suryati Papar, dan Puan Aini binti Awang Muda, Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat SPRM Sabah. Pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesihatan kepada kita semua sehingga kita mampu mengadakan program Wira Anti Rasuah ataupun WAR peringkat negeri Sabah ini secara webinar. Terima kasih juga saya ucapkan di atas kesungguhan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh semua ahli jawatan kuasa program yang terlibat dalam merealisasikan program ini yang bagi saya amat menakjubkan dan di luar jangkaan saya sendiri maupun pihak SPRM Sabah. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan rasuah serta kesalahan-kesalahan utama di bawah Akta SPRM 2009. Perkataan rasuah adalah berasal daripada bahasa Arab, iaitu rishwah, yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Akta SPRM 2009 tidak ada memberi tafsiran khusus untuk maksud rasuah itu sendiri. Walau bagaimanapun, istilah yang digunakan di bawah Akta SPRM adalah suapan. Seksyen 3 Akta SPRM 2009 menyatakan pelbagai bentuk perkara yang dikategorikan sebagai suapan, antaranya hadiah, jawatan, diskaun, bonus, perkhidmatan, upah, pinjaman dan wang. Walau bagaimanapun, perlu difahami, bukan semua suapan itu rasuah. Suapan hanya akan menjadi rasuah apabila ianya diberikan atau diterima dengan niat jahat untuk seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas resminya. Undang-undang yang digunapakai oleh SPRM dalam menjalankan fungsinya adalah pertama, Akta SPRM 2009, Kanun Keseksaan, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta Perlindungan Saksi 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita lihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan rasuah itu berlaku. Rasuah boleh berlaku apabila seseorang mempunyai kuasa dan kuasa yang dimilikinya itu akan menciptakan banyak ruang dan peluang untuk melakukan apa sahaja termasuk rasuah. Dalam keadaan ini, perlakuan rasuah boleh terjadi apabila seseorang yang berkuasa itu gagal untuk mempertahankan dirinya dengan menolak nilai-nilai integriti ataupun nilai-nilai murni. Menurut Profesor John Hogarth daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kanada, rasuah berpunca daripada sifat tamak dan kerana wujudnya peluang. Selain itu, seorang ahli kriminologi Amerika Syarikat, iaitu Donald R. Creasy, menyatakan terdapat 3 faktor yang mendorong sesuatu jenayah rasuah itu berlaku, iaitu pertama, faktor tekanan dari segi keuangan dan keadaan, yang kedua, faktor peluang, dan yang ketiga, faktor rasionalisasi. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan 3 faktor ini melalui gambar rajah yang ditunjukkan di skrin. Bagi faktor tekanan keuangan disebabkan kos sara hidup yang tinggi pastinya memberi tekanan kepada sesiapa sahaja, apatah lagi
jika seseorang individu itu gagal menguruskan keuangannya dengan baik, berbelanja melebihi keperluan dan kemampuan, suka berhutang demi bermewah-mewah, atau suka berjudi dan berfoya-foya. Bagi menampung keinginan sebegitu, pastinya individu tersebut akan terdorong kepada melakukan sesuatu yang negatif seperti mencuri, menipu dan terlibat dalam perlakuan meminta atau mengambil rasuah. Selain tekanan keuangan, tekanan keadaan seperti tidak dinaikkan pangkat walaupun telah lama bertugas, beban kerja yang banyak tetapi gaji yang sedikit dan tidak setimpal juga boleh menjadikan seseorang pekerja itu terdorong untuk melakukan rasuah. Faktor yang kedua iaitu faktor peluang. Pelaku rasuah kebiasaannya akan melihat kepada kelemahan sistem kawalan dalaman di jabatan atau di tempat dia bekerja dari kelemahan sistem dalaman tersebut. Dia akan mencari ruang dan peluang untuk melakukan kesalahan rasuah seperti membuat tuntutan palsu, meminta habuan ataupun suapan daripada pelanggannya dalam menjalankan tugas atau kerjanya. Perkara ini akan lebih mudah terjadi apabila ketua jabatan ataupun majikan ataupun penyelia gagal memantau pegawai atau kaki tangan di bawahannya dengan baik. Selain itu, penggunaan kuasa budi bicara yang berlebihan tanpa kawalan sehingga melanggar prosedur kerja yang telah ditetapkan pasti akan membawa kepada amalan rasuah. Faktor ketiga iaitu faktor rasionalisasi. Faktor rasionalisasi pula merujuk kepada keadaan di mana pelaku rasuah cuba mencari alasan untuk menghalalkan apa yang haram atau dilarang. Dia akan sentiasa merasionalkan perlakuan salahnya dengan mengatakan, orang yang nak bagi, aku ambil saja. Bukan aku minta pun. Ataupun, bos pun ambil rasuah, takkan aku tak boleh ambil. Bagi pandangan peribadi saya, satu lagi faktor yang mendorong kepada perlakuan rasuah ini adalah kerana kegagalan institusi keluarga dalam menerapkan kesedaran peri pentingnya mengamalkan hidup dengan nilai dan etika berpandukan agama. Saya pasti semua agama di dunia ini mengharamkan dan melarang kita melakukan perkara keji termasuk rasuah. Terima kasih atas ulasan Encik Awang Samsul bagi soalan pertama itu tadi. Baiklah, kita beralih kepada soalan kedua, iaitu apakah itu etika dan integriti dalam konteks menangani rasuah. Dengan itu, majlis menjemput Encik Awang Samsul untuk memberi ulasan bagi soalan kedua. Dipersilakan. Dalam menjawab soalan saudara moderator, saya akan cuba menerangkan dan menjelaskan secara satu persatu dengan bahasa yang mudah agar ianya boleh difahami oleh semua yang menyaksikan dan mengikuti webinar ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sejarah penubuhan Agensi Pencegahan Rasuah di Malaysia bermula seawal negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di mana kerajaan mula memberi tumpuan kepada masalah rasuah dengan memanggil seorang pegawai tinggi polis Pakistan bernama Shah Nazir Alam bagi membuat kajian berhubung masalah rasuah di negara ini. Satu laporan telah dibuat hasil kajian tersebut yang dinamakan Laporan Shah Nazir Alam, yang mana salah satu cadangannya adalah tentang penubuhan satu agensi pencegahan rasuah di negara ini. Usaha pencegahan rasuah secara formal bermula pada tahun 1959 melalui sebuah unit kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menjalankan aktiviti pencegahan rasuah.
Pada masa yang sama, siasatan kes rasuah dijalankan oleh bahagian siasatan jenayah khas yang diletakkan di bawah pasukan polis Diraja Malaysia, manakala pendakwaan dilakukan oleh pihak Kementerian Keadilan pada masa itu. Pada 1 Oktober 1967, Badan Pencegah Rasuah telah ditubuhkan. Dengan wujudnya Akta Biro Siasatan Negara pada 29 Ogos 1973, BPR telah ditukar nama kepada Biro Siasatan Negara ataupun BSN. Pada tahun 1982, peranan BSN telah diperkemaskan lagi dengan lulusnya Akta Badan Pencegah Rasuah 1982. Pada 13 Mei 1982, sekali lagi nama BSN ditukar kepada BPR. Pada tahun 2008, Parlimen telah bersetuju agar BPR diperkasakan sebagai satu Suruhanjaya dengan meluluskan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang akhirnya melahirkan SPRM yang kita kenali pada hari ini. Berdasarkan Seksyen 2 Akta SPRM tahun 2009, terdapat dua objektif utama penubuhan SPRM. Pertama, menggalakkan integriti dan kebertanggungjawaban pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan suatu badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggungjawab. Kedua, mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam dan orang awam tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap sektor awam, swasta dan komuniti. Merujuk kepada fungsi utama SPRM, dinyatakan dalam Seksyen 7 Akta SPRM 2009, iaitu menerima maklumat ataupun aduan rasuah, mengesan dan menyiasat kes rasuah, memeriksa dan memberi khidmat nasihat untuk menambah baik amalan, sistem dan prosedur yang terdedah kepada rasuah, mendidik orang ramai menentang rasuah, mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang siapakah ataupun pihak manakah yang akan memantau SPRM. Secara amnya, SPRM sebenarnya dipantau oleh masyarakat. Ini boleh dilihat melalui kewujudan 5 panel atau badan yang diwujudkan secara undang-undang dan pentadbiran. 5 badan ataupun panel bebas itu ialah: pertama, Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 14 Akta SPRM 2009. Yang kedua, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 13 Akta SPRM 2009. Dan yang ketiga, Jawatan Kuasa Aduan ditubuhkan di bawah Seksyen 15 Akta SPRM 2009. Yang keempat, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah ditubuhkan secara pentadbiran. Dan yang terakhir, Panel Penilaian Operasi ditubuhkan secara pentadbiran. Ahli-ahli badan pemantau ini terdiri daripada individu yang dipilih kerana integriti dan kepakaran mereka dalam bidang masing-masing. Mereka terdiri daripada ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, mewakili parti kerajaan dan pembangkang, mantan pegawai tinggi kerajaan, ahli akademik, pengamal undang-undang serta ahli profesional. Malaysia adalah satu-satunya negara di dunia di mana agensi pencegahan rasuah dipantau sebegini rapi oleh 5 badan bebas ini. Ini adalah semata-mata untuk memastikan kebebasan SPRM dalam menjalankan fungsinya. Terima kasih Encik Awang Samsul bagi ulasan soalan yang kedua itu tadi. Baiklah, majlis meneruskan dengan soalan yang terakhir,
yaitu terangkan serba sedikit mengenai SPRM. Untuk itu, majlis mempersilakan. Semua aduan atau maklumat yang berasas akan disiasat oleh SPRM mengikut kuasa yang diberikan di bawah akta dengan telus, tegas dan profesional. Hasil siasatan SPRM kemudiannya akan dikemukakan kepada pejabat peguam negara yang berkuasa memutuskan sama ada kes yang disiasat itu boleh dibawa ke mahkamah untuk dituduh atau tidak. Dalam menentukan seseorang tertuduh bersalah atau tidak selepas ianya dituduh di mahkamah, kuasa untuk membuat keputusan berdasarkan keterangan atau bukti yang dikemukakan oleh pihak peguam negara yang diperolehi hasil daripada siasatan yang dijalankan oleh pihak SPRM adalah terletak pada mahkamah sahaja. Pemisahan kuasa antara SPRM, peguam negara dan mahkamah ini adalah prinsip yang digunapakai di Malaysia dalam menjamin keadilan untuk semua pihak. Terdapat 4 kesalahan utama di bawah Akta SPRM 2009. Yang pertama, meminta, menerima rasuah, menawarkan atau memberikan rasuah, membuat tuntutan palsu dan menggunakan kedudukan atau jawatan untuk mendapatkan suapan. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh bagi kesalahan meminta atau menerima rasuah yang melibatkan pegawai kerajaan. Seorang kerani Jabatan Kewangan menerima wang RM500 sebagai upah mempercepatkan bayaran tuntutan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja ubah suai. Kesalahan bagi pekerja swasta. Seorang CEO syarikat meminta rasuah berbentuk komisen sebanyak 5% daripada nilai projek daripada seorang kontraktor. Rasuah bertujuan kontraktor itu berjaya dalam tender. Contoh kesalahan kedua iaitu menawar atau memberi rasuah. Contoh pertama, seorang penunggang motosikal memberi wang rasuah kepada polis trafik bagi mengelakkan daripada disaman kerana kesalahan lalu lintas. Contoh kedua, seorang pengurus sebuah kelab malam menawarkan atau memberi wang kepada pegawai penguatkuasa PBT supaya mereka tidak mengambil tindakan terhadapnya kerana melanggar syarat-syarat perniagaan yang ditetapkan oleh PBT. Contoh bagi kesalahan mengemukakan tuntutan palsu. Seorang pegawai kerajaan ataupun swasta telah mengemukakan tuntutan allowance perjalanan kepada majikannya. Tuntutan tersebut menyatakan beliau melaksanakan tugas rasmi di Pulau Pinang. Walhal, pada tarikh tersebut, beliau tidak berada di tempat yang dinyatakan. Tuntutan tersebut adalah bagi mendapat keuntungan pribadi dan dengan niat untuk memperdayakan majikannya. Bagi contoh kesalahan salah guna kedudukan ataupun jawatan. Dalam satu mesyuarat tender, pengerusi mesyuarat selaku yang dipertua, pihak berkuasa tempatan telah menggunakan jawatan beliau dengan meluluskan dan memberikan projek pembinaan rumah kos rendah di kawasan jajahan PBT tersebut kepada syarikat XXX Sembilan Berhad yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Apakah hukuman bagi kesemua kesalahan tersebut? Dinyatakan di dalam Seksyen 24, kesalahan tersebut boleh dihukum dengan penjara tidak lebih 20 tahun dan 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi.
Usaha mementeras rasuah seharusnya digalas oleh semua pihak dan bukan pihak SPRM semata-mata. Ianya adalah tanggungjawab semua lapisan masyarakat untuk membantu pihak SPRM dalam usaha murni ini. Oleh itu, masyarakat perlu menyalurkan maklumat dan berani tampil untuk melaporkan kepada pihak SPRM jika mereka mengetahui berlakunya jenayah rasuah ini di sekeliling mereka. Seksyen 25 Akta SPRM tahun 2009 menyatakan bahawa sesiapa yang didapati gagal melaporkan perbuatan rasuah kepada pihak SPRM atau pihak polis adalah melakukan satu kesalahan dan boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagaimanakah cara untuk melaporkan aduan kepada pihak SPRM? Terdapat banyak saluran yang boleh digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan maklumat atau aduan kepada pihak SPRM seperti mana yang tertera pada skrin. Sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penganjuran program webinar ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan menerima amal jariah kita, dan mudah-mudahan usaha kecil kita ini membawa kepada kebaikan bukan hanya kepada kita, masyarakat, tetapi juga kepada negara kita. Marilah kita bersama-sama memerangi rasuah secara habis-habisan. Jadikanlah negara kita ini sebuah negara yang dikenali kerana amalan integriti rakyatnya dan bukan kerana rasuah. Demikianlah tadi perkongsian yang begitu menarik daripada Encik Awang Samsul. Semoga apa yang dikongsikan dapat membantu pelajar untuk menjadi pelajar yang berintegriti tinggi. Baiklah, majlis akan diteruskan dengan beralih kepada sesi yang seterusnya bersama panel kedua yang akan dikendalikan oleh rakan moderator saya, Ubah. Terima kasih kepada kawan moderator saya. Seterusnya, bagi sesi kedua, kita akan mendengar perkongsian berkenaan membentuk generasi muda benci rasuah bersama Puan Suzana binti Fazli. Sebelum itu, izinkan saya mengemukakan sebanyak 3 soalan. Bagi soalan pertama, bolehkah Puan Suzana menerangkan sedikit mengenai Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ini dan bersama objektifnya, dan bagaimanakah Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ini dapat menjadi pedoman bagi pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk menangani masalah rasuah ini. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Puan Suzana untuk menyampaikan perkongsian beliau. Terima kasih Saudari Uva Terence Amandos, moderator program webinar Wira Anti Rasuah Wadah 21. Terima kasih kepada penganjur bersama Persatuan Tingkatan 6 Petena SMK Takis Papar dan SK Surati Papar dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Papar dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Rakan-rakan panel yang berusaha Tuan Awang Samsul Bahram bin Bungsu, Timbalan Pengarah Pencegahan SPRM, yang berusaha Tuan Suhaimi alias Suhaini bin Haji Matsah, Pegawai Pendidikan Daerah Papar, dan semua yang sedang menonton program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya terus kongsikan maklumat berkaitan soalan yang dikemukakan. AMAR, Amar. Apa itu Amar? Siapa Amar? Mungkin itulah antara yang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, kita sering mendengar ukapan tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk mengenali dengan lebih dekat lagi, jom bersama saya kita selusuri sejarah penubuhannya. Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, AMAR, merupakan pergerakan pelajar di institusi pengajian tinggi yang berperanan menyebarkan mesej-mesej pencegahan rasuah, ya, di bawah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.
Amar sebelum ini dikenali dengan nama Sekretariat Pencegahan Rasuah. Ya. SPR di negara kita ini mula ditubuhkan bermula pada tahun 2007. Ya, diam tak diam dah 14 tahun usianya. Apa pula yang menyebabkan tercetusnya pemikiran untuk penubuhan SPR pada waktu itu? Ya, kenapa ia perlu ditubuhkan? Idea penubuhan Sekretariat Pencegahan Rasuah ini adalah bertitik tolak daripada dapatan kajian persepsi awam terhadap rasuah pada tahun 2002 yang telah dijalankan oleh pihak Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, hasil daripada kajian mendapati 15% daripada 494 orang pelajar menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk melicinkan urusan harian ataupun untuk menyelesaikan sesuatu urusan. 23% pula daripada 494 orang pelajar ni menyatakan kesanggupan memberi rasuah untuk mengelakkan daripada sesuatu tindakan diambil terhadap mereka kerana telah melakukan sesuatu kesalahan. 30% pula daripada 494 orang pelajar ini menyatakan sekiranya mempunyai kuasa sanggup menerima rasuah jika berpeluang. Ya. Jadi hasil dapatan inilah telah membuka minda dan merupakan satu mesej yang jelas kepada kerajaan bahawa sesuatu tindakan perlu dilakukan untuk mengubah pandangan dan persepsi pelajar mengenai keterbukaan mereka terlibat dengan perbuatan rasuah yang sepatutnya dipandang serius sebagai satu jenayah yang berat di negara ini. Ekoran daripada itu, kerajaan dan Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk menubuhkan SPR di 20 buah universiti awam di Malaysia dengan bantuan grant sebanyak RM10,000. Jadi selaras dengan itu, pada 6 Disember 2007, penubuhan SPR ni telah dirasmikan oleh Datuk Mustafa Mohamad, Menteri Pengajian Tinggi pada ketika itu. Kemudian pada 22 Januari 2013, SPR telah diperluaskan lagi penubuhannya ke 27 buah IPG kampus di seluruh Malaysia yang telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Fuad Zakashi, Timbalan Menteri Pendidikan 2. Seterusnya, SPR telah melebarkan sayapnya kepada Majlis Amanah Rakyat, MARA. MARA telah mengambil langkah untuk memeterai memorandum persefahaman dengan SPRM. Di usaha ini telah dijadikan satu platform untuk mewujudkan Sekretariat Pencegahan Rasuah juga di Institut Pendidikan MARA pada 31 Mei 2013. Sebanyak 57 SPR diwujudkan di bawah MARA. Jadi antara yang terlibat adalah di Universiti KL, di Kolej Politek MARA dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Jadi pelancaran majlis telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syafiee bin Haji Afdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pada 7 Julai pula 2015, SPR juga telah beroperasi di 4 buah universiti swasta. Bagi memastikan SPR sentiasa relevan di IPT, jadi SPR telah dicadangkan untuk penjenamaan semula. Penjenamaan semula ini adalah memberi imej dan identiti yang tersendiri dan seragam di seluruh negara. Ya. Pada awal penubuhannya, SPR hanya ada nama, garis panduan, tapi tidak mempunyai identiti pengenalan diri seperti logo, visi, misi, nilai dan moto. Ya. Oleh sebab itulah penjenamaan semula ni dirasakan sangat perlu. Justru penjenamaan semula telah dicadangkan pada tahun 2018 sebagai penambahbaikan pada SPR yang sedia ada. Pada 24 September 2018, dengan rasminya nama SPR telah dijenamakan dengan nama baharu iaitu Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Dan perasmiannya telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, Menteri Belia dan Sukan Malaysia di Universiti Malaysia, Perlis. Seterusnya saya ingin mengajak saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian untuk sama-sama meneliti dengan lebih lanjut lagi mengenai profil Amar. Nama persatuan diberi adalah Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah
Ya, rasional nama adalah kerana mahasiswa merupakan bakal pemimpin masa hadapan Malaysia yang diharap akan bersatu hati dan memegang kepada prinsip-prinsip anti rasuah. Visi Amar mewujudkan generasi muda yang membenci rasuah dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas rasuah. Misi Amar pula adalah menerajui usaha-usaha membudayakan nilai-nilai murni pencegahan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pelajar di IPT. Suara mahasiswa memerangi rasuah adalah merupakan moto Amar. Nilai korporat Amar ada 3. Ya, nilai-nilai korporat yang dipegang dan menjadi sebagai amalan Amar adalah jujur, komited dan bermaruah. Jujur, sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia kerana sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dan cerminan akhlak dan kepribadian seseorang. Komited, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan tanpa mengharapkan ganjaran. Ya, melaksanakan sesuatu tindakan itu kerana didorong oleh minat dan kesukaan. Bermaruah, tidak melakukan perkara-perkara yang mencemarkan nama, sentiasa menjaga nama baik dan juga imej kendiri. Baik, warna korporat ada 4. Ya, seperti bendera Malaysia kita ada 4 warna, biru, merah, kuning, putih. Ya, untuk warna korporat Amar pun ada 4 juga. Biru, merah, kuning dan hitam. Ya, hitam, kenapa warna-warna ini dipilih? Ya, hitam, biru, merah dan kuning. Ya, cuba kita lihat ya, apakah yang menyebabkan warna-warna ini dipilih ya. Okey, hitam ianya dikaitkan dengan warna yang menawan ya, di samping memberi kerahsiaan dan ketegasan, melambangkan serius dan kemewahan. Merah pula membawa makna kekuatan, kebencian, semangat dan isyarat. Kebanyakan warna yang mengandungi implikasi positif dan negatif. Warna merah juga membawa maksud agresif. Ya. Biru membawa maksud ketenangan, warna yang sejuk, damai, sejahtera, ya, di samping melambangkan keikhlasan dan harapan. Biru juga mewakili semangat dan elegan. Warna kuning, warna ini lebih optimis dan lebih moden, melambangkan kegembiraan, ya, penuh semangat dan riang. Sifatnya girang akan membuatkan kita sentiasa ceria, juga dikaitkan dengan warna panas dan berinovasi. Dan insya-Allah diharapkan Amar akan terus relevan dengan profilnya yang baharu dan terus bersemangat dan sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM. Ya, begitulah sedikit info mengenai Amar yang dapat saya kongsikan di sini. Terima kasih. Sebentar tadi saya telah menerangkan sepintas lalu mengenai sejarah penubuhan, imej dan profil Amar. Sekarang kita beralih pula kepada soalan yang kedua, saudari moderator. Bercakap soal objektif ini, setiap penubuhan itu sudah semestinya mempunyai objektifnya yang tersendiri. Bagi Amar, di bawah Unit Pendidikan Masyarakat, PENMAS, SPRM, juga telah menggariskan 7 objektif yang menjadi panduan dan hala tuju dalam proses merancang dan melaksanakan sebarang aktiviti dan kerja buat Amar. Objektif yang pertama adalah menerapkan nilai anti rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pelajar IPT. Yang kedua, membudayakan nilai-nilai murni dan anti rasuah dalam kalangan pelajar IPT. Yang ketiga, mendedahkan pelajar IPT kepada program pencegahan rasuah. Yang keempat, melatih pelajar IPT kepada pengurusan pelaksanaan program pencegahan rasuah. Yang kelima, menjadikan pelajar IPT sebagai penyampai mesej anti rasuah kepada komuniti kampus dan di luar kampus. Yang keenam, menjadikan sumber rujukan dan pusat informasi mengenai jenayah rasuah dan salah guna kuasa. Yang ketujuh, menjadi pemangkin kerjasama antara SPRM dan IPT.
Baiklah, berdasarkan kepada objektif yang telah disebutkan tadi, dapatlah kita kategorikan kepada 3 aspek tumpuan, iaitu nilai boleh dilihat pada objektif 1 dan 2, usaha dakwah dan mendidik pada objektif 3, 5 dan 6, dan elemen pengurusan, kepimpinan dan kolaboratif pada objektif 4 dan 7. Jadi banyaklah program dan aktiviti telah dilaksanakan bagi merealisasikan objektif tersebut. Saya hanya akan kongsikan di sini antara aktiviti yang telah dilaksanakan oleh AMAR IPG Ken. Pada hemat saya, memberi impak yang positif kepada AMAR khasnya dan kepada masyarakat amnya. Program yang pertama, kami telah membuat lawatan bicara ilmu ke SPRM. Pada 27 Julai 2019, sebelum pandemik ni, AMAR IPG Ken telah membuat kunjungan ke SPRM Sabah. Ringkasnya, kami sekumpulan AMAR iaitu 30 orang serta 2 orang penyelaras yang turut serta telah diberikan taklimat dan sesi perkongsian ilmu. Seterusnya, kami dibawa melawat dan melihat kemudahan-kemudahan yang terdapat di sana. Antara yang terkesan ataupun yang menyentuh hati adalah apabila kami didedahkan kepada tempat pesalah rasuah ditempatkan, iaitu di lokap, dan bilik yang digunakan untuk soal siasat. Banyak perkongsian ilmu dan pengalaman yang telah kami peroleh. Jadi perkongsian ini, pengalaman ini dirasakan tidak boleh diperolehi di mana-mana. AMAR dilihat sangat teruja dan sesi perbincangan berjalan dengan sangat berinformatif. Jadi secara tidak langsung telah menginsafkan kita supaya menanamkan dalam jiwa, beriltizam dan bersemangat untuk selalu ingat agar jauhilah amalan rasuah ini. Memang tak menguntungkan pun, malah amat merugikan kita. Suatu pengalaman yang sangat berharga. Jadi aktiviti yang dianjurkan ini telah mencapai objektif-objektif mewujudkan hubungan dua hala antara SPRM Negeri Sabah dengan AMAR IPG Ken, mendedahkan pelajar kepada peranan-peranan SPRM dalam membenteras gejala rasuah di negara kita, berkongsi idea dan bertukar-tukar cadangan serta pandangan untuk membuat penambahbaikan dalam organisasi AMAR IPG Campus Ken, mengenali sistem pentadbiran dalaman dan bagaimana menguruskan organisasi SPRM di negeri Sabah. Baiklah, kita sering mendengar kata pepatah, kalau nak melentuh bulu, biarlah dari rebungnya. Jadi program seterusnya adalah disasarkan kepada murid tahun 5 dan tahun 6 SK Pekan Tamparuli. Program ini dinamakan program Si Cilik Anti Rasuah ataupun singkatannya SICAR, SICAR. Pada 24 Ogos 2019 melibatkan kehadiran 75 murid SK Pekan Tamparuli, 4 orang pegawai SPRM, 2 orang wakil daripada IPG Campus Ken dan 32 orang ahli amal serta 5 orang daripada guru-guru daripada SK Pekan Tamparuli. Dengan objektif yang digariskan, pertama memberikan pengetahuan dan pendidikan tentang rasuah melalui pelbagai aktiviti yang kreatif, melalui yang kreatif kepada murid SK Tamparuli. Yang kedua, memberikan kesedaran kepada murid tentang kepentingan memerangi rasuah dalam skop sekolah rendah. Yang ketiga, memupuk nilai integriti dalam kalangan murid di sekolah rendah. Jadi, aktiviti ini dilaksanakan secara berkumpulan mengikut stesen-stesen yang telah ditetapkan. Antara aktiviti yang menarik adalah aktiviti puzzle, radio rosa, itu permainan yang membisikkan pesanan tu yes or no, watch your step, dan aktiviti photo booth. Semua aktiviti memperlihatkan kanak-kanak terlibat secara aktif dan sangat responsif. Dengan bantuan FESI yang terdiri daripada ahli AMAR Ken yang juga sangat proaktif. Mesej anti rasuah disampaikan dengan secara santai dan menyeronokkan pada golongan sasar.
Ya, pendekatan mendidik yang lebih mesra pelajar dan kreatif dilihat sebagai satu pendekatan yang sangat berkesan. Dan aktiviti ketiga adalah program Family Day Amar di IPG Campus Ken pada 13 April 2019 dilaksanakan di 1B, One Borneo Harbour Mall. Okay. Aktiviti yang dijalankan adalah meet and talks, di mana ahli ahmar perlu berjumpa dengan orang awam dan memberi sebersedikit pendedahan tentang rasuah dari segi bentuk, faktor, cara menangani rasuah dan lain-lain lagi lah. Ya, ahli ahmar juga dikehendaki meminta tanda tangan daripada orang awam sebagai bukti yang mereka telah memberi input kepada mereka tentang rasuah. Antara objektif yang digariskan, program ini dijalankan untuk menyampaikan mesej anti rasuah melalui aktiviti seperti meet and talks. Dirancang sepanjang program ini kepada ahli ahmar dan orang awam. Yang kedua, program ini juga dapat menerapkan nilai-nilai murni dan integriti seperti amanah, kerjasama, jujur, telus dan seumpamanya dalam kalangan ahli ahmar dan juga orang awam. Ya. Yang ketiga, program ini turut memupuk kesedaran pencegahan anti rasuah dalam kalangan ahli amar dan juga orang awam. Apa yang ditegaskan di sini adalah program yang melibatkan masyarakat umum. Ya. Amar berani berhadapan dengan masyarakat bagi menyampaikan mesej-mesej anti rasuah. Mereka juga turut mengedarkan flyers, risalah tentang amalan rasuah ini. Daripada ketiga-tiga contoh penganjuran aktiviti program tersebut telah memperlihatkan aplikasi komponen-komponen nilai, usaha dakwah dan penyebaran ilmu dalam usaha mendidik, pengurusan kepimpinan dan kolaborasi dalam usaha mencapai maksud dan tujuan amar tersebut. Sajalah untuk soalan yang kedua. Terima kasih. Untuk menjawab soalan ketiga, saya ingin mengajak anak-anak pelajar tingkatan 6 kepada penghayatan 3 aspek ini yang menjadi pedoman dan panduan dalam menangani isu rasuah yang membara. Jika tidak dibendung, bakal mengundang padah. Isu rasuah bukanlah agenda SPRM semata-mata atau amar sahaja, tetapi adalah agenda bersama. Semua pihak terlibat memainkan peranan masing-masing dalam pelbagai bentuk kaedah, strategi, teknik dan cara masing-masing. Artis umpamanya ataupun penghibur dengan cara penyampaian dalam pelbagai bentuk penghasilan karya kreatif dipersembahkan dengan mesej-mesej yang membawa penonton untuk berfikir. Begitu juga halnya dengan pelawak dengan caranya yang tersendiri mengadakan talk show misalnya mengenai isu rasuah dan seumpamanya. Artis visual misalnya boleh mengadakan pameran seni visual yang bertemakan pencegahan rasuah atau anti rasuah. Sebagai contoh, terkini sedang berlangsung pada 1 hingga 30 September ini, sepanjang September 2021, pameran kartun secara dalam talian yang bertemakan rasuah sebagai budaya. Pameran kelolaan Zunar ini menampilkan 35 orang kartunis tempatan serta 109 lukisan kartun yang penuh dengan kritikan pedas dan menyengat. Okey, kalau nak melawat galeri ini, bolehlah melayari www.craftora.com. Pelajar-pelajar tingkatan 6 juga tidak terkecuali dari tugas dan tanggungjawab ini. Bolehlah manfaatkan 3 aspek yang terdapat dalam amar, insya-Allah boleh menjadi panduan bersama. Kita lihat yang pertama, sistem nilai, sistem dan amalan nilai. Wujudkan sistem yang berteraskan pembudayaan integriti dalam organisasi. Tak kira dia ada IPG ke, dia IPT ke ataupun di sekolah. Nilai dan budaya ini haruslah kukuh. Perlu ditanam dalam diri setiap individu dalam organisasi. Jika setiap daripada kita membudayakan amalan-amalan yang baik,
yang bermoral, maka sudah tentulah sesebuah keluarga, organisasi maupun negara akan terhindar daripada penyakit rasuah yang tentunya mengundang kepada situasi-situasi yang tidak kita ingini. Jadi bermulalah dari diri sendiri. Ya. Amar di IPG tertakluk kepada budaya IPG, ya, mengamalkan 7 dimensi budaya. Salah satunya adalah budaya akhlak dan moral. Ya, sentiasa bersyukur, merendah diri, tawaduk, redha dengan qada dan qadar, takwa, ikhtiar dan doa, mematuhi etika. Jadi amar di IPG juga dia tertakluk dengan Akta 174. Ya. Amar juga tertakluk dengan nilai-nilai korporat, ya, iaitu jujur, komited dan bermaruah. Bagi membentuk sistem nilai yang diterima bersama, sistem nilai sepunya, maka hendaklah diketepikan perbezaan budaya. Raikan kebersamaan budaya dan nilai. Bertolak ansur dalam setiap perkara kebaikan. Nilai dan budaya ini perlulah disemai, ya, di dalam diri setiap individu dari peringkat belia di IPT maupun peringkat di sekolah. Ya. Jadi untuk itu, maka didiklah jiwa untuk membenci amalan rasuah. Elakkan sesuatu amalan yang berupa sogokan, ya, mengemukakan tuntutan palsu misalnya dan salah guna kuasa. Jadi, jauhi ciri-ciri ini, ya, inilah merupakan bunga-bunga rasuah, ya, ke arah amalan rasuah di sekolah, di IPT seumpamanya. Ya, menerima, memberi suapan, ya, ataupun sebagai upah ataupun dorongan dan balasan, ya, mempengaruhi proses, mempengaruhi sesuatu proses membuat keputusan yang berkaitan dengan tugas-tugas rasmi. Ya, diharapkan pelajar-pelajar tingkatan 6 bolehlah mengilhamkan amar sebagai inspirasi untuk memperkukuhkan nilai dalam diri masing-masing. Yang kedua adalah aspek kepimpinan. Ya. Setiap daripada kita adalah pemimpin. Kiralah di mana, sama ada pemimpin di dalam kelas, di sekolah, persatuan, di IPT ataupun di dalam perkhidmatan awam. Ya. Amar dan pelajar-pelajar tingkatan 6 juga adalah perintis pemimpin negara pada masa hadapan. Ya, pemimpin yang bagaimana yang kita kehendaki? Sudah tentulah pemimpin yang berkualiti, pemimpin yang berintegriti. Ya. Surah An-Nisa, Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, supaya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Okay, merujuk pada ayat ini adalah sebagai satu panduan dan peringatan kepada kita yang bergelar pemimpin. Saya merujuk kepada sumber Sinar Harian bertarikh 29 Julai 2021, program Sinar Live yang bertajuk Hasil Kajian Persepsi Kecenderungan Tingkah Laku Rasuah dalam Kalangan Mahasiswa. Responden daripada pelajar-pelajar IPT awam dan swasta. Pensyarah Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmar Hayati Abdul Ghazali berkata, dapatan pertama merekodkan 525 responden bersetuju punca individu terlibat rasuah ni adalah faktor keuangan, ekonomi dan kos sara hidup yang tinggi. Ya. Menurutnya lagi, seramai 310 responden dalam itu berpandangan desakan hidup sebagai punca terjebak dalam rasuah. Bagaimanapun yang terjadi kebimbangan, ya, kami para penyelidik adalah dapatan yang ketiga, walaupun rendah, tetapi pihak tertentu harus mengambil data ini, ya, mengambil kira data ini. Seramai 265 responden menyatakan bahawa punca rasuah adalah dalam kalangan mahasiswa ini adalah kerana mempunyai jawatan, kuasa dan kedudukan dalam majlis perwakilan pelajar serta
persatuan. Ya, hasil daripada kajian ini memerlukan tindakan yang bertanggungjawab di IPT yang mempergiatkan usaha untuk memperkasakan persatuan-persatuan dan majlis perwakilan pelajar di IPT. Amar dilihat boleh juga memainkan peranan di IPT agar boleh diperkasakan lagi dalam usaha membantu rakan-rakan yang terlibat. Amar di IPG tertakluk dengan budaya IPG yang perlu dijermakan dengan budaya kepimpinan. Ada 15 budaya iaitu kebolehan membuat keputusan, pemikiran reflektif, menghayati visi dan misi IPGM dan aspirasi negara, mempunyai nilai-nilai yang bernas, bermotivasi tinggi untuk menggerakkan perubahan, berupaya menyelesaikan masalah, menjamin kejelikitan di antara warga IPG, membimbing warga IPG ke arah pengurusan kendiri yang berkesan, menjadikan pembelajaran sebagai keutamaan, menetapkan ekspektasi dan pencapaian yang tinggi, mengorientasikan kurikulum dengan piawaian pencapaian, mewujudkan komuniti pelajar sepanjang hayat, menyediakan pelbagai cara untuk menilai pembelajaran, menyediakan sumber dan sistem untuk membantu dan menyokong pembelajaran, kesetiaan kepada organisasi. Jadi amalan-amalan ini menjadikan Amar mempunyai nilai-nilai kepimpinan yang boleh dibanggakan, insya-Allah. Yang ketiga adalah rakan pembelajaran. Ya, perkongsian pintar antara SPRM, Amar, sekolah ataupun JPN. Ya, bergerak bersama dalam era globalisasi, teknologi revolusi industri 4.0 hingga 5.0 ni ya. Saya percaya dan penuh yakin bahawa anak-anak generasi muda Amar maupun pelajar-pelajar sekarang sudah sebati dengan dunia digital ni ya. Kalau kami orang-orang lama generasi X ni pun secara tidak langsung pandemik ini pun telah juga membawa kita untuk lebih cepat memahami dan mengaplikasi. Orang kata mau tak mau, kita sudah berada dalam zamannya, kita pun perlu bergerak bersama teknologi. Jadi revolusi industri ini memperlihatkan perubahan cara hidup manusia dan proses kerja fundamental di mana adanya kemajuan teknologi informasi yang dapat diintegrasikan dalam dunia kehidupan bersama dengan digital. Sekaligus dapat memberikan impak terhadap disiplin ilmu. Ya. Cara berfikir dan bertindak yang lebih kritis, dan lebih kreatif dan lebih inovatif. Dengan cara ini, anak-anak pelajar tingkatan 6 semua dapatlah menyuntik semangat dengan pelbagai kaedah dan pendekatan terkini dalam usaha membentuk generasi muda yang benci rasuah. Sebagai contoh, menurut sumber yang dipetik daripada berita rtm.gov.my, SPRM Sabah juga telah menggunakan pendekatan baru menggunakan kaedah digital dalam usaha mendekati masyarakat, dengan harapan agar dapat menyuntik integriti dalam diri penjawat awam untuk terus membenci, menolak dan memerangi rasuah. Dan pada 19 Mei 2020, SPRM telah melancarkan e-flyers SPRM Sabah di Bayu yang disempurnakan oleh Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor. Saya ingin menyeru agar gunakanlah kemahiran dan kreativiti anda untuk menyantuni 3 rakan strategik ini. Siapa rakan strategik yang saya maksudkan? Baiklah, saya ingin membawa anda semua kepada analogi ini. 3 golongan atau rakan strategik tersebut adalah pertama, ibu atau bapa yang diibaratkan sebagai SPRM. Yang kedua, abang, kakak, keluarga besar, ibarat sebagai masyarakat ataupun kementerian atau pertubuhan yang berkaitan. Yang ketiga, adik, itu sekolah atau JPN. Ya. Kita perlu cinta dan sanjungi rakan-rakan strategik ini. SPRM adalah ibu atau bapa, tempat kita merujuk dan mendapat ilmu dan nasihat-nasihat yang berguna. Masyarakat pula, kementerian atau jabatan yang bertanggungjawab
adalah keluarga yang menyokong jatuh bangunnya sesuatu jati diri sesebuah negara. Antara sekolah, JPN adalah adik-adik pelajar kita yang dahagakan ilmu dan bimbingan. Apa yang boleh anda lakukan adalah berilah sokongan terhadap rakan strategik ini. Antara yang boleh anda lakukan adalah berkolaboratif, ya, perkongsian bersama dengan SPRM, AMAR, JPN dalam usaha menangani gejala rasuah. Libatkan diri dalam apa jua aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh SPRM atau mana-mana organisasi dalam usaha menangani rasuah. AMAR IPG Ken sangat aktif mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak SPRM secara atas talian. Antaranya adalah pertandingan TikTok, pertandingan mereka cipta slogan, tagline anti rasuah, kuis dan banyak lagi. Alhamdulillah, rezeki sering berpihak kepada IPG Ken. Antara pencapaian AMAR adalah SPR IPG terbaik pada 2013, anugerah AMAR terbaik kategori IPG tahun 2019. Kita melihat usaha dan komitmen yang ditunjukkan memperlihatkan sokongan dan sikap berdaya saing yang sangat tinggi. Meskipun banyak jumlah hadiah yang diterima, hadiah bukanlah ukuran, tetapi proses melalui pengalaman itulah adalah guru terbaik kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan sasiah yang terpuji. AMAR adalah pertubuhan yang selari dengan matlamat SPRM di bawah unit pendidikan masyarakat PENMAS yang komited berpegang kepada prinsip untuk menyampaikan mesej pendidikan anti rasuah yang berterusan kepada warga IPT dan juga masyarakat. Diharapkan agenda bersama ini juga dapat mendorong pelajar-pelajar tingkatan 6 agar dapat menjadi pedoman dan panduan untuk melaksanakan usaha sebegini. Bersama-sama kita menentang virus rasuah dan kita bentuk generasi muda yang benci rasuah. Begitulah pandangan daripada saya. Terima kasih dan saya pulangkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada Puan Suzana atas perkongsian sebentar tadi. Bagi sesi ketiga kita, saya akan serahkan kembali kepada kawan moderator saya, If. Terima kasih kepada rakan moderator. Baiklah, majlis akan meneruskan dengan sesi seterusnya dengan menjemput panel kita yang terakhir, iaitu Encik Suhaimi bin Matsha bagi menyampaikan perkongsiannya yang bertajuk Peranan Pihak Sekolah Agar Pelajar Benci Rasuah. Untuk itu, saya akan mengemukakan 2 soalan berdasarkan tajuk perkongsian daripada panel ketiga. Baiklah, soalan pertama adalah, apakah pendekatan utama yang boleh dilaksanakan untuk mendidik warga sekolah secara khususnya dan masyarakat setempat secara umumnya? Baiklah, soalan kedua adalah, apakah bentuk aktiviti yang sesuai dilaksanakan di peringkat sekolah untuk melatih pelajar dengan konsep pendidikan benci rasuah? Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Suhaimi untuk menyampaikan ceramah beliau. Untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk mendidik warga sekolah agar benci rasuah, kita boleh melihat kepada beberapa bentuk pendekatan, iaitu melalui program-program khusus dan penerapan dalam subjek semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Namun bagi penerapan semasa berlangsungnya proses PDP tersebut, jadi pendidikan benci rasuah ini sebenarnya telah lama diterapkan di dalam pendidikan melalui nilai-nilai murni meskipun ianya bukan secara eksplisif. Terdapat penilaian nilai-nilai murni benci rasuah ini di dalam pendidikan sivik dan moral pada peringkat prasekolah, kemudian sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 6, anda berpeluang untuk mempelajari dengan
lebih lanjut subjek integriti dan rasuah yang ditawarkan di beberapa buah universiti tempatan. Kemudian dalam menjawab soalan yang kedua ini, saya akan menyentuh juga serba sedikit mengenai soalan pertama, kerana soalan pertama dan kedua adalah sangat berkait rapat. Jadi untuk pendekatan program-program khusus seperti aktiviti program Wira Anti Rasuah yang dilaksanakan sebelum ini adalah secara bersemuka dan mungkin lebih meriah. Sayangnya 2 tahun kebelakangan ini negara kita mengalami COVID-19, maka secara langsung banyak perubahan-perubahan yang kita kena buat dalam mengatasi isu inilah, dan kita kena sesuaikan dengan situasi sekarang terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Malah program-program yang dijalankan oleh sekolah juga telah dihadkan kepada program-program yang berbentuk dalam tahlian. Jadi maka program Wira Anti Rasuah kali ini juga kita anjurkan secara dalam talian dengan pertandingan-pertandingan yang semuanya melalui siaran media dan platform yang lebih bersesuaian. Begitu juga dengan kempen-kempen atau pameran-pameran anti rasuah yang sebelum ini dilangsungkan semasa minggu kokurikulum atau minggu kerjaya di sekolah-sekolah secara bersemuka melalui pameran-pameran dan taklimat yang berkaitan dengan aktiviti pencegahan rasuah. Malah terdapat sekolah-sekolah yang membuat laluan pencegahan rasuah dan juga pondok minda sihat di bawah selenggaraan unit bimbingan dan konseling bersama pembimbing rakan sebaya. Jadi namun dalam keadaan negara dilanda pandemik sekarang ini, kita tidak tahulah sampai bila persekolahan dapat dijalankan seperti dahulu. Maka kita perlu bersedia untuk melalui alam persekolahan dalam norma baru. Oleh itu, program-program dan aktiviti-aktiviti yang dilangsungkan juga perlu mengikut batas norma baru ini. Jadi sesi webinar pada hari ini yang merupakan kesinambungan dari program WA yang telah berlangsung sejak awal bulan Ogos telah menyediakan pelbagai bentuk aktiviti yang tidak kurang menariknya, walaupun aktivitinya tanpa bersemuka, tetapi ia telah menjadi tren terkini melalui pertandingan-pertandingan TikTok. Jadi sabaslah atas inisiatif seperti ini, sebab pelajar-pelajar kita saya difahamkan mereka lebih advance dalam teknologi masa kini lah. Jadi aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program WA adalah seperti pertandingan mencipta poster digital dan bukan digital, kemudian pertandingan mencipta pantun dan sajak, serta pertandingan melukis komik. Jadi aktiviti-aktiviti ini semuanya dijalankan melalui atas talian bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 yang amat digeruni pada masa ini. Jadi aktiviti-aktiviti inilah yang amat bersesuai untuk kita laksanakan di peringkat pelajar-pelajar di rumah masing-masing. Jadi aktiviti ini dapat menerapkan budaya benci rasuah dalam diri pelajar melalui suatu aktiviti yang digemari oleh pelajar-pelajar sambil mengasah bakat terpendam pelajar. Pastinya aktiviti-aktiviti sebegini wajar dianjurkan lagi bagi menyambung legasi program Wira Anti Rasuah yang dijalankan sekarang agar budaya benci rasuah dapat terus dipupuk dalam diri sanubari pelajar. Jadi saya ingin mengupas sedikit tentang kepentingan pendidikan anti rasuah dalam kalangan pelajar. Seringkali rasuah tidak dikaitkan dengan pelajar-pelajar karena pada pikiran kita pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah ini masih muda, dan kita beranggapan bahwa pada usia semuda ini mereka mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terdedah kepada jenayah rasuah. Namun, ini adalah tidak benar karena rasuah sebenarnya berada di mana-mana, malah dalam dunia online sekarang ini. Pelajar-pelajar perlu diberi kesedaran bahwa ada setengah perbuatan yang tidak ketara juga boleh menjadi suatu suapan seperti memberi hadiah kepada guru untuk memancing markah lebih daripada guru-guru juga merupakan satu rasuah. Ataupun rasuah yang bersifat sokongan ataupun antigenik yang selama ini tidak dikenali oleh pelajar-pelajar. Oleh itu amat penting bagi pelajar-pelajar memahami jenis-jenis rasuah dan punca-punca boleh berlakunya rasuah agar mereka dapat mengelakkan terjerumus dalam rasuah dan bersikap
lebih waspada. Integriti adalah sesuatu yang bernilai dan penerapan budaya benci rasuah ini meningkatkan integriti pelajar, malah akan melahirkan pelajar yang lebih beretika. Ini mendukung hasrat Kementerian Pendidikan untuk melahirkan pelajar yang jeris, yang itu mempertimbangkan potensi belajar secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Malah falsafah pendidikan yang dipegang oleh guru-guru antaranya adalah menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak. Kita tidak boleh mengabaikan bahawa perkembangan pelajar bukan saja dari segi akademik, tetapi juga akhlak, dan pelajar yang akhlaknya tinggi adalah pelajar yang mempunyai integriti dan juga etikanya juga tinggi. Jadi harapan saya dengan membentuk generasi muda benci rasuah, maka akan lahirlah sumber manusia yang berkualiti dan berintegriti pada masa akan datang. Jadi lebih ramai yang benci rasuah, maka negara kita pun akan dapat dibangun dengan lebih baik dan lebih maju. Jadi itu saja sedikit perkongsian dari saya. Saya kembalikan semula kepada saudara moderator. Sekian, terima kasih. Begitulah sesi kita pada hari ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Suhaimi atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah program webinar kita pada hari ini yang bertajuk Membentuk Generasi Muda Benci Rasuah. Sebelum mengakhiri sesi ini, sedikit rumusan yang kita dapat simpulkan di sini, yaitu jelaslah bahawa objektif program WAR pada hari ini adalah untuk membudayakan nilai-nilai amanah, jujur, dan tidak mengambil hak orang lain dalam kehidupan seharian, terutamanya bagi pelajar sekolah. Pengamalan nilai-nilai positif ini sudah tentu akan melahirkan generasi tinggi tahap integritinya, dan secara tidak langsung, murid-murid akan menyedari tentang bahaya dan keburukan jenayah rasuah. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada 3 barisan panel atas kesudian memberikan perkongsian yang bermakna dan syarat dengan informatif yang disampaikan sebentar tadi. Diharapkan para hadirin sekalian dapat mendalami intipati program WAR pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, sedikit pemberitahuan, e-quiz akan dibuka pada 11 September jam 10 pagi dan akan ditutup pada 12 September 10.30 malam. Dan pelajar yang berjaya menjawab sekurang-kurangnya 10 soalan dengan betul layak mendapat e-sijil penyertaan negeri. Dan sijil akan di-email secara berperingkat dalam tempoh sebulan dari e-quiz itu. Dan harap diminta bersabar sekiranya berlaku sedikit kelewatan. Hadirin yang budiman, saya Uva Terence Amandus Dan saya If Maswil. Kami mewakili jawatan kuasa Program Wira Anti Rasuah ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua panel yang pada hari ini telah memberikan segala ilmu dan nasihat. Semoga segala input ini dapat kita gunakan dan juga dapat membantu kepada para pelajar. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudi memberikan kerjasama dan menghadiri program kita pada hari ini. Tidak lupa juga semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program ini. Di kesempatan ini juga, kami ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang kami mengacarakan majlis ini. Mada diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Melarik halus papan di Jawa, tersegam kuku di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga ketemu di lain waktu. Sekian dan terima kasih.